ringkasnya, bermula penyakit ni, penyakit angin ahmar atau orang kata lumpuh stroke, pada satu hari ketika Nabi Sulaiman duduk di singgasana dia. Ya, kita tahu Nabi Sulaiman ni seorang Nabi dan seorang raja yang berkuasa. Rakyatnya bukan saja manusia, ya, manusia, jin, angin, haiwan, semua rakyat dia. Jadi pada satu ketika Nabi Sulaiman duduk di singgasana dia, dikelilingi oleh rakyatnya yang terdiri daripada manusia, jin, haiwan dan lain-lain. Tiba-tiba datang perasaan ujub dalam hatinya. Ujub ni ialah orang kata perasan. Heran pada diri. Heran ni macam mana aku ni cerdik sangat. Heran ya kenapa aku ni pemurah sangat. Heran ya aku ni kuat sangat tahajud. Heran ya kenapa aku ni kuat sangat puasa. Jadi Nabi Sulaiman ni heran. Satu ketika datang ujub dalam hatinya, dia kata apa? Adakah makhluk lain yang tidak mahu tunduk kepadaku? Dia kata ada ke makhluk lain? Kalau tengok kekuasaan aku ni semua jadi makhluk, jadi rakyat aku, ada ke makhluk lain? Tiba-tiba dengan seketika itu juga datang satu makhluk yang berupa manusia tapi besar, panjang badannya, lagi hebat dan dahsyat rupanya, dengan keluar api bernyala-nyala daripadanya. Dia datang tu dengan berapi-rapi, dia datang. Maka terkejutlah Nabi Sulaiman alaihi salam serta menggeletar tubuhnya. Bau Nabi Sulaiman ya. Maksudnya menggerunkanlah tu ya. Kalau calang-calang apa nak gerunkannya? Rakyatnya ada jin, ada apa semua. Jadi datang tu walaupun rupa manusia tapi sangat menggerunkan. Sehingga Nabi Sulaiman menggeletar. Lalu baginda bertanya, siapa kamu ni? Dan siapa nama kamu? Dan apa tujuan datang kemari? Kata Nabi Allah Sulaiman, tanya pada makhluk tersebut ya, yang berapi-rapi ni. Lalu jawab makhluk tu, aku bernama angin ahmar, rihu hamra. Angin ahmar, iaitu satu penyakit yang amat bahaya daripada penyakit-penyakit. Jadi walaupun angin ahmar tu kita faham stroke ya, tapi oleh kerana angin ahmar tu berbentuk angin ahmar, yang kita tahu nanti dia daripada jin yang boleh melumpuhkan manusia, boleh juga kita niatkan angin ahmar ni kepada virus corona, sebab dia juga makhluk Tuhan juga. Jadi dan dia pada ilmu zahir dia memanglah dia disebarkan melalui interaksi, bersin ataupun jarak yang dekat, salam. Tapi kita tidak nafikan ada unsur jin di sana. Macam mana angin ahmar, pada saintisnya tak sebut jin lah, tapi hadis kata jin. Maka angin virus corona begitu juga, zahirnya virus, tapi tak dapat dinafikan juga kalau di sana ada unsur jin yang mengembangkan, membawa penyakit ni. Sebab itu dia boleh bergerak dengan begitu cepat dan laju. Jadi kita mengambil itu, kita ambil keberkatan doa angin ahmar ni. Kita doa juga ya. Jadi jawab angin ahmar tadi, aku bernama angin ahmar, iaitu satu penyakit yang amat bahaya daripada penyakit-penyakit. Kata angin ahmar, Allah jadikan aku dalam rupa begini, rupa yang sangat menggerunkan. Dan kata angin ahmar lagi, aku diberi kuasa mendatangkan kesakitan kepada anak cucu Adam dan Hawa. Aku ni kalau masuk pada orang tu, sakit orang tu, lumpuh orang tu, kata angin ahmar. Aku boleh masuk ke dalam tubuh manusia sebagaimana diarah. Semana diarah, kalau Allah arah, aku masuk dalam tubuh manusia. Sama juga corona ni. Corona ni kalau Allah arah, masuk. Oleh kerana itu kalau boleh, kita doa angin ahmar ni, ni akan juga corona ni, supaya selamat kita. Yang pagi ni kita harapkan yang sempat berdoa dengan saya ni, dan juga yang lain-lain lah, tapi khususnya yang berdoa ni, supaya selamat daripada virus corona ni. Macam juga kita selamat daripada angin ahmar ini. Jadi kalau aku masuk dalam tubuh manusia, sebagaimana
masuk yang diizinkan oleh Allah, dan juga boleh masuk ke dalam melalui darah, sehingga aku boleh meresap ke sendi-sendi. Kata Angin Ahmad ni, aku boleh masuk melalui darah dan boleh masuk ke dalam sendi-sendi atau urat saraf. Dan ketika Allah nak memberi azab pada sesiapa jua antara manusia, kalau Allah nak bagi azab seorang tu, Allah benarkan Angin Ahmar ni masuk ke dalam saraf, dalam darah. Jadi kita doa kat Tuhan sebelum Allah sebelum Allah arahkan, sebelum kita cerita Angin Ahmar ya, tapi kita boleh juga kita kiaskan, boleh juga kita niatkan kepada virus corona ni. Sebelum dia masuk, doa kat Tuhan. Janganlah kalau dah tertulis nama pun, tapi Allah boleh kata tak payah masuk. Sebab yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah boleh hapuskan apa yang dikehendaki, dan dia boleh tetapkan. Kalau dah tertulis pun nama kita masuk senarai, dengan berkat doa ini buang senarai. Boleh, Allah Maha berkuasa. Jadi kita minta supaya kita tidak terkena angin ahmar ni dalam dan juga kita boleh katakan juga hari ini tidak terkena dengan virus corona ni. Dan jika aku masuk, kata-kata Angin Ahmad tadi ni di depan Nabi Sulaiman, jika aku masuk kepadanya seperti dalam otaknya, maka hilanglah akalnya. Hilang akal. Ya. Jadi sama juga lebih kurang virus corona ni, kalau dia masuk peringkat akhirnya sampai tak boleh bernapas, hilanglah akalnya. Bila hilang akal tu, matilah ya. Jadi sama dengan Angin Ahmar ni, hilang akal dia. Jadi bila hilang akal, lumpuhlah badannya ya. Begitu juga jika aku masuk menerusi hidungnya, nescaya aku zahirlah berupa penyakit, bengkak-bengkak, sembab-sembab, dan seterusnya aku binasakan segala anggotanya. Ini kata Angin Ahmar di depan Nabi Allah Sulaiman. Maka berkata, lalu bila dah Angin Ahmar berkata demikian, lalu berkata pula Nabi Sulaiman, setelah dengar perkataan lembaga tersebut, yang berupa manusia panjang lebar berapi-api tadi tu, lalu baginda memerintahkan mereka yang ada di sekelilingnya untuk membunuh dan bakarnya. Jadi perintah oleh rakyatnya banyak. Rakyatnya manusia, jin, haiwan. Ini pergi bakar ni, pergi musnahkan Angin Ahmar ni, kata Nabi Allah Sulaiman. Maka berkata Angin Ahmar tersebut, Angin Ahmar kata apa? Tiada kuasa seseorang pun yang dapat menghalang dan berbuat demikian. Tak ada siapa yang ada kuasa, kata Angin Ahmar. Kerana Allah Ta'ala telah menjadikan aku dan telah melanjutkan umurku. Kata Nabi Allah, kata Angin Ahmar, tak boleh siapa, sebab aku memang Allah jamin panjang umur aku, kata Angin Ahmar. Kemudian ia pun ghaib daripada Nabi Sulaiman AS. Jadi tak ada pada zaman Nabi Sulaiman, sehingga datang semula ke zaman Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita, penyakit yang dikiruni ni ya. Nak pula dah tua macam saya ni kan, dah masuk 5 siri 50 tahun ke atas ni, tua lah tu ya. Jadi bimbang juga kita, risau juga kita kalau kena Angin Ahmar ya. Macam biasa kan, mak bapak sanggup bela anak, tapi kalau kita dah lumpuh tu, agak-agak adakah anak kita yang sanggup bela kita? Mungkin ada, tapi takkan sama macam kita bela anak kita. Kita bela anak kita memang harap-harap supaya dia membesar, supaya dia sihat. Tapi kalau kita dah sakit lumpuh ni, anak kita bela kita juga. Tapi asyik-asyik dia tanya, panjang benar umur bapak aku ni, bila nak pergi? Dia bela juga, tapi bela untuk tunggu masa. Dia berdoa siang malam, cepatlah panjang benar umur dia. Berbeza ya. Kita mak bapak nak besarkan anak, memang nak bagi dia sihat, nak bagi dia besar, bagi panjang umur dia. Kalau meninggal kita, menangis mak bapak ya, kalau anak kita meninggal. Tapi kalau kita sakit mula-mula ialah sedihlah anak tu kan. Kalau dah ada jab bela kita berbulan-bulan,
Mulalah dia kata, bila nak pergi bapak aku, bila nak pergi. Kalau mati, alhamdulillah, kata dia, mati bapak aku, kata dia. Jadi di antaranya supaya kita terelak daripada angin ahmar ni, saya akan ajar nanti baca doa dan kita aminkan sama-sama, ya. Okey. Kemudian, jadi angin ahmar ni tak ada pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Tak ada. Kemudian telah diriwayatkan bahawa cucu Nabi kita iaitu Hasan, Hasan bin Sayyidina Ali, anak Sayyidina Ali, telah mengidap penyakit rongga. Rongga dan keluar darah daripadanya. Ini lebih kurang macam corona ni. Susah, sakit tekak, kering. Jadi, angin ahmar ni gitu juga. Penyakit rongga dan keluar darah daripadanya. Lalu Nabi SAW, ini Hasan, anak Sayyidina Ali, cucu Rasulullah. Lalu Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya telah mendapat berita tersebut. Jadi sahabat-sahabat pun berdoa, belum ijabah lagi. Nabi berdoa pun belum ijabah lagi. Tak ijabah lagi. Tiba-tiba turunlah Sayyidina Jibril AS, malaikat Jibril, turun malaikat Jibril AS. Lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Hasan ini terkena angin. Jibril yang kata, ini cucu kau ni kena angin. Yang ni kena angin ahmar. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, adakah ubat baginya? Apa ubat dia? Maka jawab Jibril AS, ada. Kemudian Jibril pun ghaib. Ghaib. Sejurus kemudian datang kembali berjumpa Rasulullah, lalu berkata, bila dia berkata ada ubatnya, ada, tiba hilang. Kemudian datang balik, kemudian jumpa Rasulullah, dan lalu Jibril berkata bahawasanya Allah Ta'ala mengurniakan kepadamu satu hadiah, iaitu doa yang mustajab juga kepada siapa yang membacanya, walaupun sekali seumur hidup, insya-Allah terselamat dia daripada angin ahmar ini.